Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Yang saya muliakan teman-teman sekali, pengurusi Masjid Al-Istighfar Tuan Haji Mirza Abdul Matin, para ahli jawatan kuasa dan juga sekian para jemaah rahmati Allah. Pada hari ini kita sangat beruntung sebab Masjid Al-Istighfar buat julung-julung kalinya dapat mengumpulkan 3 orang panelis yang sangat hebat alhamdulillah dalam bidang masing-masing dan juga panelis yang sangat termasyhur, yang mana di sebelah kanan saya ni sebenarnya bukan orang lain, sahabat karib saya sendiri, pernah satu masa belajar bersama-sama dan tinggal di bawah satu bumbung pun. Waktu di Azhar dulu, waktu di Kuzar dulu, sama-sama dah kenal sangat. Tak sangka hari ini jadi Datuk, alhamdulillah. Ya, insya-Allah. Dia tak lain tak bukan Datuk Ustaz Badli Shah. Kalau dulu, kalau waktu kawan-kawan kita panggil Bad aja. Sekarang nak kena panggil Datuk, masya-Allah. Datuk Badli Shah, tak lama lagi Tan Sri insya-Allah. Datuk Sri dan juga Tun insya-Allah sampai tahun hari. Alhamdulillah. Baik. Jadi beliau merupakan seorang seorang pendakwah yang dikenali di Malaysia, Kalau ada forum-forum bersama, kalau kita lihat di Forum Ihwal Islam dihadiri oleh tokoh-tokoh ahli politik, beliau juga merupakan orang yang banyak menasihatkan insya-Allah. Orang yang sangat berpengalaman, alhamdulillah kita dapat adakan beliau pada hari ini, dan ini ada rezeki Masjid Al-Istighfar, jemaah Masjid Al-Istighfar untuk meraih ilmu-ilmu yang bermanfaat daripada beliau insya-Allah, Dan di sebelah hujung kanan saya tak lain tak bukan seorang yang kita kenali, yang banyak juga berjasa kepada Singapura dan kepada Masjid Istighfar, Ustaz Al-Fadhil Ustaz Izan Mustafa Kamar, yang bertugas di Pejabat Mufti, yang banyak sekali kerja-kerja hasil beliau yang berjasa kepada masyarakat kita. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan kekuatan untuk beliau terus maju insyaAllah. Jadi hujung kanan adalah Ustaz Izan Mustafa Kamar. Dan sebelah kiri saya sudah tentu macam adik saya sendiri, seorang ustaz yang tampan, lagi menarik, masya-Allah, dikenali di seluruh Singapura sampai ke Malaysia pun, masya-Allah, Itu Ustaz Muhammad Nuzhan bin Abdul Halim, juga seorang imam eksekutif di Masjid Jami'ah Rabitah, yang banyak pengalaman, banyak berceramah dan sebagainya. Dan hari ini ketiga-tiga dapat hadir di Masjid Al-Istighfar insya-Allah untuk sama-sama kita bincangkan suatu topik, iaitu tentang masjid di hati. Bila kita kata masjid ni, kita buat masjid, masya-Allah. Singapura hari ini ada 72 masjid, alhamdulillah, tapi masalahnya kita nak letakkan masjid di hati kita ni macam mana? Apa langkah-langkah perlu kita buat, Jadi sini kita nak bincangkan insya-Allah oleh 3 ahli panel kita. Jadi saya pergi yang pertama dahululah. Sebelah kanan saya orang Jawa, musafir, Datuk Ustaz Badli Shah Alauddin, yang mana kita faham Ustaz, ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ada 7 golongan manusia. Sab'atun yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan manusia yang akan berada di naungan Allah pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Akan mendapat bantuan Allah Subhanahu wa taala. 7 golongan manusia. Di antaranya ialah seorang pemimpin yang adil. Kemudian seorang pemuda yang sibuk dengan beribadah. Dan seorang yang hatinya selalu terikat pada masjid. Jadi kita fokuslah pada dalam 7 perkara ni. Kita fokus dulu pada nombor 1 perkara, iaitu seorang yang hatinya tu terpaut dengan masjid. Qalbu mu'allaqu bil masjid. Jadi mungkin, dan hadis ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, masya-Allah, yang tidak ada diragui lagi. Jadi saya minta Datuk, boleh tak Datuk huraikan maksud hadis tersebut, terutamanya berkenaan dengan seorang yang hatinya itu terpaut dengan masjid. Jadi saya minta Al-Fadhil Datuk Ustaz Badli Shah untuk berikan penerangan. Silakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatika wasahal lana abwaba fadlika ya arhamar rahimin. Terima kasih Al-Fadhil pengacara ataupun moderator forum, sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Suhaimi Fauzi, ataupun di kalangan kami memanggil beliau sebagai Abbas Saad kerana kepandaiannya bermain bola sepak sama macam Abbas Saad. Nasib baik dia punya rambut tak sama Abbas Saad lah sekarang. Abbas Saad sekarang jadi pengacara saja. Akan bicara wara pada petang ini Al-Fadhil Ustaz Izal Mustafa Kamal, adinda saya Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nuzhan. Seterusnya Lembaga Pentadbir Masjid Al-Istighfar, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga berbahagia sekalian. Syukur kali terakhir saya menyampaikan syarahan di masjid ini kira-kira 1428 hari yang lalu. Hari Sabtu 31 hari bulan Ogos tahun 2013. Maknanya sudah 3 tahun 10 bulan 29 hari. Dan yang misterinya, tajuknya ketika itu kepentingan memakmurkan rumah Allah dan fadilatnya. Selepas 3 tahun forum, tajuk yang sama diminta untuk disampaikan. Memang barakah betul lah tajuk ini. Hadirin hadirat sekalian, kenapa masjid mustahak? Pertama, masjid adalah tempat yang Allah paling suka, full stop. Kalau di Singapura ini, berapa banyak ada bangunan, shopping kompleks, tempat-tempat bersejarah. Mana antara tempat-tempat tu yang Allah paling suka sekali? Jawapannya masjid. Sebab itu dalam hadis Nabi sebut ahabbul biladi ilallahi ta'ala masajiduha wa abghadul biladi ilallahi aswaquha. Hadis riwayat Muslim. Tempat yang Allah paling suka sekali di atas muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Dan tempat yang Tuhan tak berapa suka adalah pasaraya-pasar raya. Bukan tak boleh pergi pasar raya, bukan. Pergilah, tak ada masalah. Ni saya tengok dekat Tampines nak tutup hari Senin ni, beribu orang pergi ni. Dia tengah sale, tolak macam-macam harga murah. Pergi, tak ada masalah. Tapi kalau pergi masjid, lebih disukai oleh Allah. Sebab masjid itu rumah dia. Orang pernah tanya kepada Umar Al-Khattab, wahai Umar, apakah kriteria, indikator nak tahu kalau kampung itu ada keberkatan? Maka kata Umar, tengok, kampung itu masjidnya lebih cantik dari rumah orang ataupun sebaliknya. Orang tanya Umar lagi, kalaulah kampung itu memang masjid lebih cantik dari rumah orang, apa lagi indikator yang lain? Kata Umar, tengok semayang jemaahnya. Kalau semayang jemaahnya lebih ramai, setiap waktu ramai, maka itu tandanya kampung ada barakah. Ditanya lagi, kalaulah masjid tu memang sering orang ramai jemaah, apa lagi indikator lain? Jawab Umar, tengok semayang subuhnya. Kalau semayang subuhnya kereta parking sampai hujung sana, itu memang confirm kampung itu ada barakah. Sebab itu indikator keberkatan kalau kita di Pasir Ris ini, berkatnya pada masjid. Masjid yang ramai, tanda orang kampung itu barakah, atau kawasan estate itu ada barakah. Sebab orang Islam dengan masjid bagaikan ikan dengan air. Ikan kalau dia tak ada dengan air, payah untuk dia hidup. Sama juga orang Islam, kalau jarang ke masjid, hatinya mati. Dia cepat mati. Masjid mesti sentiasa di hati. Beza dengan orang munafik. Orang munafik, dia memang tak suka masjid. Nabi sebut dalam hadis, al-munafiqu fil masjid katayri fil qafas. Orang munafik kalau masuk masjid, bagaikan burung di dalam sangkar. Dia tak berapa suka. Masjid tidak menggembirakan dia. Kalau kita kaji sejarah Islam, semua cerita kaitan dengan masjid. Cerita Isra' wal Mi'raj adalah kisah perjalanan Nabi dari masjid ke masjid.
cerita hijrah, ma'al hijrah, juga cerita tentang Nabi sampai-sampai di Madinah ataupun di Quba lebih awal, Nabi bina masjid. Jadi masjid tidak boleh berpisah dengan orang Islam. Sebab itu hadis yang dibacakan oleh Ustaz Suhaimi di awal tadi, antara golongan yang mendapat naungan pada hari kiamat, ketika matahari begitu dekat dengan manusia, tapi ada 7 golongan yang selamat. Salah satunya adalah orang-orang muda khususnya yang hatinya terpaut dengan masjid. Nabi tak sebut orang muda yang datang semayang masjid. Yang terpaut saja, itu sudah dapat dia punya naungan. Sebab maaf, hari ini orang muda-muda, hati dia tak terpaut sangat dengan masjid. Jangan salahkan orang muda, mungkin salah kita. Tapi orang muda hatinya lebih terpaut kepada benda lain. Sampai orang bikin macam comparison lah, masjid versus shopping complex. Macam mana kita nak beat shopping complex? Pertama, shopping complex ada aircon, masjid ada aircon atau tidak? Shopping complex ada wifi, masjid ada wifi ataupun tidak? Banyak orang buat perbandingan. Tapi alhamdulillah, kalau kita di Singapura ini luar biasa sekali. Sebab itu saya bila dimaklumkan forum pada petang ini tajuknya tentang masjid, saya rasa begitu tersipu-sipu sekali. Sebab tidak layak bagi orang luar mengajar orang Singapura tentang pengurusan masjid. Sebab tuan-tuan dari segi pengurusan masjid, tuan-tuanlah yang paling terbaik sekali di Asia Tenggara. Apasal nak panggil orang lain ajar tuan-tuan? Sekarang ni orang Singapura pula ajar orang Putrajaya macam mana nak takbir masjid. Tapi sebab undangan sahabat datang jugalah, dia taruh tajuk Doraemon pun boleh, tak ada masalah, ni kawan lama. Tapi kita di sini alhamdulillah, tuan-tuan berada pada landasan contoh terbaik sekali bagaimana nak mengimarahkan masjid untuk orang muda-muda. Kalau di tempat lain tu agak susah sikit. Timbul pertanyaan, kenapa perlu masjid ini di hati kita? Sebab masjid ini, saya tak pasti di Singapura, kalau di Malaysia, masjid dari segi bajet untuk buat satu masjid, memang dia kira setiap orang Islam yang duduk dalam kawasan itu. Macam hospital, kalau nak buat, kita kira ikut berapa katil. Satu katil mungkin harganya 3,000, 4,000. Darablah dengan berapa jumlah penduduk yang kita jangka nak gunakan hospital. Macam masjid, satu jemaah, kalau di Malaysia, satu jemaah nilainya RM5,000, satu kepala dia. Artinya kalau masjid itu, katakanlah kita tengok 200 jemaah. Jadi 200 jemaah darab dengan RM5,000, maka masjid itu nilainya RM1 juta. Itu cara kiraan kasar lah. Belum technical engineering apa, belum lagi. Ini kiraan kasar saja. Tak campur. Kalaulah ada nak buat kerja tanah yang banyak, itu boleh jadi satu kepala RM7,000. Kalau tanah tu payah, nak kena tambun, nak kena tunggu setahun bagi tanah tu kuat, itu boleh cecah sampai RM12,000. Sebab itu jemaah kalau tak datang masjid, jawapannya membazir. Sebab kita dah kira kepala dia untuk bikin masjid kita. Saya tak pasti di Singapura adakah kaedah itu digunakan. Tapi saya ingat kurang lebih begitulah. Sebab kita tak boleh bina masjid syok sendiri, tak boleh. Nak bikin masjid macam istana Disneyland, tak boleh. Mesti tengok berapa jemaah kita ada, jumlah orang Islam, ratio perkembangan lagi 10 tahun. Setelah dikira, baru kita boleh bikin masjid. Jadi yang pertama, orang Islam mesti support masjid, sebab masjid dibuat untuk kita. Yang kedua, masjid ini pula, dia adalah lubuk amal ibadah. Tidak ada tempat lain di sekeliling kita yang lebih hebat dari masjid. Memang tuan-tuan boleh sedekah di luar, dekat stesen MRT ke, dekat restoran mana ada orang minta sedekah, boleh sedekah. Tapi tak sama pahalanya sedekah dalam masjid. Tak sama. Nanti kalau ada tabung, ada apa, dia punya pahala berganda-ganda. Yang kedua, dalam masjid ini, antara ibadah yang tempat lain kita tak boleh buat, iktikaf. Tuan-tuan janganlah nak iktikaf dekat tempat selain daripada masjid. Pening malaikat nanti nak kira markah macam mana. Naik MRT niat iktikaf, nawaitu iktikaf fi hadza MRT lillahi taala. Malaikat pun pening, ini macam mana aku nak bagi markah budak ni.
nawaitu i'tikaf Gelang Serai makan kacang pul lillahi taala. Tak ada makan kacang pul Gelang Serai, tak ada markah. Markah i'tikaf tak ada, tapi masuk masjid nawaitu i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi taala, terus dapat pahala. Yang ketiga, masjid solat jemaah. Di rumah boleh semayang, tapi tak sama pahala semayang di masjid. Sebab itu salafus salih dulu, kalau kitab Hasyiatul Bajuri disebutkan, waqad kana salafus salih yu'azza ba'duhum ba'da sab'ata ayamin idza fatatuhum salatul jamaah wa salasata ayamin idza fatatuhum takbiratul ihram ma'al imam. Laisal musabu man faraqal ahbab bal musabu man hurimas sawab. Salafus salih dahulu, siapa yang tak datang semayang jemaah, nanti lembaga takbir masjid akan pergi ke rumah dia mengucapkan takziah 7 hari berturut-turut. Kalau dia datang semayang jemaah tapi lambat 1 rakaat, artinya imam habis semayang, dia sambung 1 rakaat, orang ini pun akan didenda, diberikan takziah 3 hari berturut-turut. Sistem ini dulu buat. Sekarang tuan-tuan kalau buat, penat kita hari-hari ucap takziah pada orang. Hari-hari lembaga takbir masjid kerjanya mengucap takziah saja, siang malam pagi petang. Sebab itu disiplinnya orang dulu kerana semayang jemaah. Sebenarnya banyak kita nak terangkan, tapi kita ni forum, panel kita ramai, kita akan bincangkan tajuknya lebih mendalam selepas pusingan yang seterusnya. Sekadar itu pengerusi, wallahu a'lam. Baik, terima kasih Datuk atas penerangan yang jelaskan. Bermakna kita boleh faham bahawa dalam kehidupan seorang mukmin, dalam masyarakat orang Islam ni tidak boleh dipisahkan antara masjid dengan orang-orang beriman. Ya, jadi macam mana Rasulullah Khattab mengatakan, nak tahu masyarakat tu baik tak baik, tengok masjid penuh ke tak penuh, ya, makmur ataupun tidak. Baik, bila kita nak kata pasal makmurnya rumah Allah ni, saya nak pergi pada yang kedua Fadil Ustaz Izal, ya, iaitu berkenaan dengan sepotong ayat yang Allah jelaskan dalam Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Ya, ayat ini Allah menjelaskan, adapun orang-orang yang memakmurkan masjid-masjid rumah-rumah Allah ni di kalangan orang beriman kepada Allah dan hari akhirat, mendirikan solat dan mengeluarkan zakat, dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Moga-moga mereka itu menjadi orang-orang yang mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, mungkin saya nak minta kepada Ustaz Izal, boleh Ustaz tolong huraikan ayat ini dengan masuk yang lebih mendalam lagi, agar benar-benar dapat diperjelaskan dengan kita tentang masuk ayat tersebut dan bagaimana ia dapat menjadikan kita lebih dekat dengan rumah Allah. Syukran. Silakan. Terima kasih Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtada bihadihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahlan sahla. Alhamdulillah, pertama dan utama kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala di atas segala nikmat yang Allah kurniakan ke atas kita para jemaah. Sementara kita dengar, duduk, kita niat i'tikaf para jemaah, seperti mana yang tadi ahli panelis kita yang pertama, Datuk Ustaz Badli Shah telah menjelaskan, agar duduknya kita di rumah Allah ini dapat menjana pahala insya-Allah. Kemudian saya mengucapkan kesyukuran juga kepada Lembaga Pentadbir Masjid Al-Istighfar di atas undangan ini. Kemudian terima kasih juga kepada ahli panelis teman saya, Al-Fadil Datuk Ustaz Badli Shah, Ustaz Nuzhan, Ustaz Suhaimi Fauzi selaku moderator. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengurniakan keberkatan kepada kita semua insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah. Ayat yang baru Ustaz Suhaimi bacakan sebentar tadi, ia biasanya kita akan mendapati ayat ini sama ada tertera di setiap masjid di rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada di mihrab tertulis wallahu alam. Saya tak pasti mihrab ni tulisnya apa. Tapi kebanyakan mihrab-mihrab yang ada dekat rumah Allah, di masjid-masjid di mana saja biasanya akan menggunakan ataupun akan memaparkan ayat ini, innama ya'muru masajidallah. Sesungguhnya mereka yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala.
Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin memberikan sedikit penjelasan tentang maksud memakmurkan rumah Allah daripada ayat ini. Memakmurkan rumah Allah, para jemaah rahimakumullah, terbagi kepada dua bahagian yang utama. Imarah zahirah, mengimarahkan rumah Allah secara zahir. Secara zahir yakni apa? Secara pembinaan, membinanya tadi Ustaz sebutkan. Membina rumah Allah Subhanahu wa taala dengan gah, dengan cantik, dengan indah dan sebagainya. Kemudian bahagian yang kedua, imarah batinah, mengimarahkan rumah Allah Subhanahu wa taala secara batin. Secara batin itu bagaimana? Dengan memakmurkan rumah Allah dengan melaksanakan pelbagai amal-amalan saleh, dengan melaksanakan ibadah salat berjemaah, dengan tilawah, dengan zikir, melaksanakan kebajikan dan sebagainya. Itu imarah batinah. Saya nak jelaskan imarah zahirah dulu para jemaah. Alhamdulillah kita dekat Singapura ni kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Walaupun saya rasa kita ni masya-Allah bukan semuanya bukan orang kaya-kaya belaka para jemaah ya. Tak ada pun kita ni own syarikat company yang besar-besar ke, ada 2-3 kapal ke, tak sampai gitu kan kayanya. Tapi setiap seseorang di antara kita dekat rumah ni sekarang, kat rumah Allah Subhanahu wa taala, bahkan setiap rakyat Singapura, alhamdulillah yang bertugas, yang ada kerja, duitnya dimasukkan ke CPF, kalau kat Malaysia KWSP Ustaz akan dipotong sebahagian daripada pendapatan bulanan, walaupun sedikit, $10 dan kurang mungkin, masuk terus ke dana pembinaan masjid. Masuk terus ke dana pembinaan masjid. Jadi para jemaah rahimakumullah, amalan wakaf, nak bina wakaf ni satu perkara yang sukar. Dia memerlukan kepada orang yang kaya, ada duit lah, ada capital, ada kewangan yang cukup. Sebab itu dekat Singapura, tahun 20-an, 40-an, begitu banyak sangat harta wakaf. Wakaf Al-Junid, Ustaz Suhaimi, Ustaz Nuzhan belajar dekat Al-Junid. Wakaf Al-Junid, wakaf Angolia, begitu banyak sangat wakaf-wakaf. Tapi sekarang ni, dengan harga hartanah yang semakin meningkat dan sebagainya, nak bina satu wakaf untuk satu individu tu, subhanallah begitu sukar. Melainkan dia milioner, bilioner lah. Tapi adakah itu bermaksud kita tak boleh nak bina wakaf? Tidak. Setiap seseorang di antara kita ini para jemaah, namanya ada di dalam pembinaan masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Termaktub, tercatat di sisi Allah, anda telah memberi saham kepada pembinaan rumah Allah Subhanahu wa taala. Nah, ada sebuah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan Ibn Majah. Nabi SAW bersabda, barang siapa man bana baitan lillah, man bana masjidan lillah, barang siapa yang membina sebuah masjid bagi Allah Subhanahu wa taala, walaupun seperti kecilnya lubang burung. Ini dalam teks hadis tersebut Nabi sebut kamaf, walau kamaf hasi qatah. Qatah ni para jemaah, dia sejenis burung, dia macam merpati, tapi beza burung ni, dia tak bina dia punya rumah dekat pokok-pokok tak. Tapi dia kalau nak bertelur, dia akan gali lubang dekat tanah ni, lalu dia akan bertelur dekat situ. Jadi maknanya lubang tempat rumah dia tu kecil. Nabi cakap barang siapa yang membina rumah bagi Allah Subhanahu wa taala, walaupun rumahnya itu sekecil, sumbangannya itu sekecil itu rumah burung tersebut, ganjarannya apa? Banallahu lahu baitan fil jannah. Allah akan membina baginya rumah di syurga Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah riwayat, banallahu lahu qasran fil jannah. Allah bina baginya istana di syurga Allah. Daripada hadis ini para ulama cakap boleh untuk satu kumpulan, satu jemaah berkumpul, semuanya kumpul dana sedikit, lalu bina sebuah masjid. Ganjaran yang Allah berikan adalah itu. Allah binakan baginya rumah di syurga Allah. Masya Allah. Para jemaah, ini kurniaan Allah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas kurniaan ini. Amin ya rabbal alamin ya. Kita berdoa kepada Allah agar Allah kurniakan kepada kita keikhlasan. Itu satu-satunya perkara para jemaah. Kalau hilang, boleh menghilangkan pahala yang Allah dah tetapkan kan. Jadi kita pastikan Allah kurniakan bagi kita keikhlasan dalam kita menyumbang kepada pembinaan masjid. Jadi itu yang pertama, mengimarahkan rumah Allah secara zahir, yakni dengan membinanya, dengan menyumbang kepada pembinaannya dan sebagainya. Kemudian yang kedua, imarah batinah. Imarah secara batin ini para jemaah. Rumah Allah Subhanahu wa taala
bukan hanya sekadar pada binaannya saja. Bukan hanya sekadar ya masjidnya ini empuk kapetnya, mungkin dindingnya cantik, cat-catnya batu marmer. Sekarang semua masjid kat Singapura ada kipas macam helikopter atas ni, tak on, masya-Allah. Itu bukan itu saja masjid rumah Allah Subhanahu wa taala. Tapi masjid rumah Allah Subhanahu wa taala ini terdapat maksud di sebaliknya. Bahkan kalau kita perhatikan dalam surah An-Nur, Allah Subhanahu wa taala tatkala menceritakan tentang cahaya Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Allah cahaya di langit-langit dan bumi, Allah terangkan terus. Kemudian pada ayat yang kedua, ni kadang-kala kita baca Quran salah, kita bila ayat tu berhenti kita full stop. Kita tak kaitkan ayat yang sebelum, ayat yang sesudah itu apa hubungannya. Ayat yang kedua lalu Allah jelaskan fi buyutin, di dalam rumah-rumah Allah yang Allah izinkan untuk didirikan. Nah, ulama tafsir sewaktu membahaskan tentang hubung kait di antara ayat yang pertama dengan ayat yang cerita tentang masjid, dia katakan apa ini? Ayat yang pertama Allah ceritakan tentang cahaya Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kedua Allah ceritakan tentang masjid. Allah nak kaitkan di situ. Nak dapat cahaya Allah Subhanahu wa taala antaranya di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala, di dalam masjid terdapat cahaya kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu sekali lagi saya katakan mungkin masjid bukan hanya sekadar zahirnya, tapi masjid terdapat maksud di sebaliknya yang perlu untuk kita perhatikan. Ada sebuah hadis Nabi SAW, para jemaah rahimakumullah. Nabi SAW ini memberi penekanan terhadap individu yang memakmurkan rumah Allah. Dekat zaman Nabi ini ada seorang makcik, hadis riwayat Imam An-Nasai, ada seorang makcik tua para jemaah. Dalam sebuah riwayat tak disebutkan pun nama dia siapa. Tapi dalam riwayat yang lain ada sebut nama dia mungkin Ummu Majanah dan sebagainya. Nah, jadi makcik ni tugasnya apa? Setiap kali setelah solat Isya, setelah solat fardu lah 5 waktu, dia akan mengemas rumah Allah Subhanahu wa taala. Dia akan membersihkan Masjid Nabawi itu. Tak ada orang suruh, Nabi tak tugaskan dia pun para jemaah. Dia dengan rela hati dia nak buat. Dia tengok kalau ada daun-daunan, maka dia angkat, dia tolak ke tepi. Dia tengok ada kotoran, dia rapikan. Dia tengok ada yang kurang straight, dia pastikan semuanya tepat. Di waktu malam, dia tutup api. Ini tugas dia para jemaah rahimakumullah. Satu hari, setelah solat subuh, Sayyidina Rasul SAW tidak ketemukan dia. Mana makcik ni selalu setiap lepas subuh, lepas solat fardu, aku nampak dia. Dia akan sibuk ke sana sini kerana rumah Nabi kan sebelah dengan Masjid Nabawi. Nabi akan nampak dia buat kerja. Mana dia? Maka seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, maaf banyaklah. Aku lupa nak kasih tahu kamu semalam setelah asar dia ni meninggal dunia, dia sakit, lalu dia meninggal dunia. Lalu kami tidak ingin menyibukkan kamu, maka kami segerakan jenazah dia. Segerakan jenazah dia, lekas mandikan, kemudian salatkan, kafankan, lalu dia ditanam. Maka kami telah menanam dia ya Rasul. Maka Sayyidina Rasul SAW marah para jemaah. Nabi kata, kenapa kamu tak kasih tahu aku? Nabi marah. Dalam sebuah riwayat sampai muka Nabi merah, kemerahan. Dan Sayyidina Rasul ni macam itu, kulitnya putih para jemaah. Kita kalau baca Syama'il Muhammadiyah, Nabi ni putih. Kalau Nabi ni marah, memang nampak sangat daripada raut wajah Sayyidina Rasul. Nabi marah. Kenapa kamu tak kasih tahu aku? Para sahabat tak kasih tahu kepada Nabi kerana mereka anggap dia ni orang biasa saja. Dalam sebuah riwayat pun tak ada namanya pun. Normal person, orang biasa, tak ada nilai mungkin. Biasa saja, orang Islam yang biasa. Tapi di sisi Sayyidina Rasul, dia ni memuliakan rumah Allah Subhanahu wa taala. Nabi marah, kenapa kamu tak kasih tahu aku? Tunjuk aku, dullani ala qabriha. Tunjuk aku di mana kuburnya. Maka Nabi pergi ke kuburnya. Dalam sebuah riwayat, Nabi melaksanakan solat jenazah sekali lagi di atas kuburnya. Dan riwayat yang kedua, Nabi mendoakannya di atas kuburnya. Subhanallah. Sayyidina Rasul, orang yang memuliakan rumah Allah, Allah Subhanahu wa taala memuliakan dia. Sekali lagi, masjid bukan hanya sekadar zahirnya, tapi masjid ada terkandung makna dan maksud di sebaliknya. Sebab itu Allah berfirman dalam ayat tadi, innama ya'muru masajidallah. Mereka yang memakmurkan rumah Allah ini siapa? Man amana billah. Masya-Allah. Jadi kalau kita ni dah memakmurkan rumah Allah, kita ni dapat melaksanakan perkara tersebut dengan istiqamah, maka itu tanda yang pertama insya-Allah Allah kurniakan kepada kita keimanan. Amin ya rabbal alamin. Man amana billahi wal yaumil akhir.
Iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Wa aqamas salah, dan dia mendirikan salat, dan dia menunaikan zakat, dan dia ini tidak takut melainkan kepada Allah. Masya Allah. Dan Allah kata kemungkinan golongan yang ini tergolong daripada mereka yang Allah kurniakan hidayah dan petunjuk. Semua kita ingin petunjuk daripada Allah. Betul tak betul para jemaah rahimakumullah? Setiap hari kita dalam salat berapa kali kita baca Al-Fatihah? Berkali-kali kan kita baca Al-Fatihah. Al-Fatihah itu tujuannya apa para jemaah? Kalau kita perhatikan daripada awal Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, belum lagi ada doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahmanir-Rahim, memuji Allah lagi. Maliki Yaumiddin, memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala lagi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Belum lagi doa para jemaah. Doanya mana? Ihdinas siratal mustaqim. Itu doanya. Tunjukkanlah kami ya Allah kepada jalanmu yang lurus. Setiap hari kita bermohon kepada Allah berkali. Tunjukkanlah ya Allah aku kepada jalanmu yang lurus. Ini di antara cara untuk mendapat hidayah daripada Allah, dengan memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para jemaah rahimakumullah, tadi Ustaz Badli Shah sebut satu hadis yang saya rasa saya nak ulang sedikit kerana hadis ini begitu menarik untuk saya. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Nabi SAW membicarakan tentang 7 golongan. Kita tahu tentang hadis ni. 7 golongan yang mana esok di hari akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kasih pelindungan, kasih protection para jemaah rahimakumullah. Yauma la dhilla illa dhilluh, Nabi cakap. Yang mana pada hari itu tidak ada naungan, tidak ada perlindungan melainkan perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya-Allah. Kan? Kita nak jadi salah satu di antara 7 golongan ini. Kita nak para jemaah rahimakumullah. Di antara mereka yang Allah kasih perlindungan itu adalah rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang lelaki ataupun seorang wanita yang mana hatinya saling ataupun sering terpaut dan terkait dengan masjid, dengan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan para jemaah, pada saat matahari sejengkal di atas kepala, di saat manusia semua tidak berpakaian, subhanallah, di saat insan semua ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar dengan amalan masing-masing, ada yang peluhnya sampai ke kaki, ada yang peluhnya sampai ke lutut, ada yang peluhnya sampai ke pusat, ada yang peluhnya sampai ke dada, ada yang tenggelam dalam peluhnya dalam hadis Nabi. Sampai tercungap-cungap ingin bernafas. Kita tak terbayang sekarang akal pemikiran kita bagaimana hal keadaan itu. Subhanallah. Nabi bersabda dalam sebuah hadis yang lain, ada yang berjalan di atas mukanya. Para sahabat pelik, ya Rasul, bagaimana dia berjalan di atas mukanya esok di padang mahsyar? Nabi cakap, demi Allah, dia yang telah menciptakan hambanya mampu berjalan di atas kaki, Allah mampu untuk menjadikan hambanya itu berjalan di atas wajah dan mukanya. Bayangkan hal keadaan macam itu para jemaah rahimakumullah, tapi 7 golongan ini relax saja, alhamdulillah, dapat pelindungan daripada Allah. Maka kita kalau sekurang-kurangnya para jemaah berusahalah supaya kita ini tergolong daripada salah satu di antara golongan tersebut. Golongan seseorang yang hatinya terpaut berhubung dengan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana ciri dan sikap orang yang hatinya berhubung dengan rumah Allah para jemaah? Di mana sahaja dia pergi, di antara ciri dan sikapnya lah, di mana sahaja dia pergi, di mana sahaja dia merantau, yang dia cari first and foremost itu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati dia rasa gundah, rasa gelisah, yang dia cari ketenangan itu para jemaah, bagaimana dia pergi ke rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam tatkala dia duduk dekat rumah Allah, dia niat i'tikaf, dia baca Al-Quran, rasa ketenangan. Ini orang yang Allah kurniakan hatinya terkait dan berhubung dengan rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi insyaAllah para jemaah muslimin dan muslimat rahimakumullah, itu di antara maksud isi kandung firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sempat untuk saya jelaskan. InsyaAllah nanti kalau ada soalan-soalan yang lain kita akan berusaha jawab untuk pusingan yang seterusnya. Wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz Izal. Tadi dapat menerangkan tentang fadilat yang Allah Ta'ala janjikan, kelebihan yang Rasul menjelaskan orang mewakafkan tempat untuk membina rumah Allah, walaupun sebesar rumah yang dibina oleh seekor burung, namun ganjarannya Allah akan binakan mahligai dalam syurga. Subhanallah. Maksudnya tuan-tuan,
Bila Allah katakan Allah binakan mahligai dalam syurga, maknanya dalam arti kata yang lain, kita pun dapat syurga. Takkan kita dapat mahligai dalam syurga, kita tak masuk syurga. Tidak masuk macam itu, maknanya kita confirm masuk syurga insya-Allah. Itu maksudnya. Fadilat yang nak diberikan kepada orang-orang yang murah hati. Alhamdulillah. Baik. Jadi saya tadi tengok Ustaz Nuzan lama tunggu. Okey, insya-Allah. Jadi Ustaz Nuzan minta kita nak dengar Ustaz Nuzan pula. Okey. Jadi mengenai nak menjadikan masjid ni di hati. Ni hati ni ada sikit susah nak bercakap ni. Tak tahu siapa dalam hati kita ni. Kalau tanya orang kat sini, Pak Haji kat sini, kalau saya tanya 10 orang, 9 cakap dalam hati saya ada masjid. Alhamdulillah. Balik rumah, hati saya ada isteri saya. Biasa tu. Okey. Kalau tak nanti isteri tak masak susah pula. Jadi kita nak tanya Ustaz ni, oleh kerana kita disibukkan dengan banyak macam benda-benda. Allah sebut ma ja'alallahu lirajulin min qalbayni fi jawfihi. Allah Taala tak jadikan dalam diri manusia ada dua hati. Jadi macam mana agak-agaknya? Tips-tips lah. Malah Ustaz pun sering di masjid dan suka di masjid dan berkhidmat di rumah Allah. Mungkin Ustaz boleh terangkan kepada kita sedikit share tips tentang macam mana, apakah perkara-perkara yang boleh kita buat, kita lakukan untuk nak sematkan masjid ni agar dia berada dalam hati kita. InsyaAllah. Silakan Ustaz. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Allahumma ighfir liman ansha'a hadzal masjid. Ya Allah, moga-moga Engkau ampunkan mereka yang mendirikan masjid ini. Wa assasahu, dan mereka yang mengasaskan. Wa waqafahu, mereka yang bersedekah. Wa tasaddaqa alaih, berwakaf bersedekah. Wa khadamahu, mereka yang berkhidmat. Wa ta'allama fi, mereka yang belajar, mereka yang mengajar. Wa walidina wa muallimina ajma'in. Yang kami hormati Al-Fadil Ustaz Suhaimi, kira Cong Pasiris lah orang panggil. Saya dengan Ustaz Izal ni tinggal Pasiris. Tapi kita punya Cong tetap Ustaz Suhaimi lah, Masya Allah. Ada dah, Ustaz Suhaimi sudah lebih, saya rasa lebih lama bertugas dekat masjid. Mungkin beliau pun lebih tahu bagaimana hati terpaut dengan masjid. Mungkin rindu, sampai sekarang Ustaz tak ada dekat masjid pun masih hatinya mu'allaq bil masjid insya-Allah. Yang kami hormati Datuk Ustaz Badli Shah Alauddin yang senantiasa memberikan statistik-statistiknya. Saya kuliah subuh minggu lepas, bulan lepas dekat Masjid Istighfar, saya dah tak ingat berapa hari yang lalu dah. Ustaz 3 tahun dah masih ingat lagi. Barakallahu fikum. Al-Fadil, ketua kita juga yang sentiasa memberikan tunjuk ajar, Al-Fadil Ustaz Izal Mustafa Kamar. Tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid, bahasa masjid itu, perkataan masjid itu tuan-tuan, diambil daripada perkataan tempat sujud. Kalau kita cakap majlis, tempat duduk. Dalam kita mendefinisikan sesuatu, kita balik pada akar bahasanya dahulu sebelum istilah. Tempat sujud. Walaupun aktivitas seharian kita di masjid lebih daripada hanya sekadar sujud. Kadang kita main captih dah kat belakang ni. Ada captih punya booth. Ada muslimah punya booth. Ada jamuan. Kalau nak cakap ritual ibadah pun dalam yang paling dominan sembahyang tu qiyam lah yang rata-rata paling panjang. Tapi tetap dinamakan tempat sujud. Walhal kita boleh sujud di mana-mana. Wa ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura. Kata Nabi, mana-mana pun boleh sujud. Kenapa agaknya dinamakan masjid? Kenapa dinamakan jami'? Ada dua nama, selalu dipanggil masjid atau jami'. Dari segi istilah, ada yang sembahyang Jumaat, ada yang wakaf dan sebagainya. Tapi dari segi bahasa yang kita nak mula-mula kenal, jami' ini maksudnya dia mengumpul semua. Semua, ada universiti, ada belajar semua benda, semua peringkat umur boleh rasa selesa. Bukan budak aja selesa, orang lelaki, orang perempuan, keluarga, itu namanya jami'. Semua, dia very inclusive for everyone. Masjid, tempat sujud. Secara tidak langsung tuan-tuan, kita yang ada di rumah Allah tempat sujud ini, bagaimana situasi orang yang sedang sujud? Kata Nabi SAW, aqrabu ma yakunul abdu bi wa huwa sajidun. Paling dekat hambaku berada di sisiku apabila tatkala dia sujud. Bukan ketika dia tawaf semata,
bukan ketika cium Hajarul Aswad semata, bukan ketika wukuf dan sebagainya, tetapi ketika dia sujud. Nah, dengan semangat orang yang sujud, rasa tawaduk, kepalanya direndahkan di tempat yang rendah, lebih rendah dari punggungnya, disujudkan kepada Allah. Ini yang kita nak ada pada orang-orang masjid. Hati yang tawaduk dalam bekerja sama, dalam berjamaah, dalam menyampaikan, tidak merasakan dirinya lebih hebat. Dalam mendengar, dalam berkumpul, tidak merasakan yang lain lebih hina daripada dirinya. Ini dia perihal orang-orang masjid. Tuan-tuan yang saya muliakan, saya ambil 3 pendekatan kerana masalah hati ini sangat subjektif. Bagaimana nak wujudkan masjid di dalam hati? Macam-macam jawapan orang. Ada yang boleh jawab, Ustaz kasih setiap kali saya sembahyang jemaah, jangan kasih 27 pahala, kasih $27. Hati saya ada dekat masjid aja. Macam-macam subjektif mengikut apa yang dijawab. Tapi ambil 3 pendekatan. Pertama, seperti mana tadi daripada tafsir innama ya'muru masajidallah, ada yang dinamakan bangunan zahir. Kita kata infrastructure wise. Kita kadang-kadang orang muda, dia tak boleh kita sebut. Saya ambil daripada aspek orang muda lah tuan-tuan ya. Kita kalau sebut, wahai fulan, kamu kalau sembahyang di rumah Allah 27 pahala. Kalau kamu sembahyang berjemaah, cuba kamu buat calculation. 27 pahala 1 tahun kamu istiqamah. Kalau kita pergi di Masjid Nabawi, kita sampai berapa hari kita istiqamah kan? Kita lahirkan kebiasaan. Kerana human nature ni dalam beberapa minggu behavior dia ni, kita punya kebiasaan, kalau 10 hari kita dah biasa macam tu aja, insya-Allah dia jadi biasa. Macam orang pergi Masjid Nabawi kan, dapat pahala orang-orang yang sembahyang berjemaah selama berapa waktu Ustaz? 50 waktu. Masya-Allah. Jadi ada kalanya kalau kita gunakan pendekatan seperti ini, 27 pahala selama setahun. Buatlah kalkulatif macam mana, calculation macam mana, buatlah. Kamu tahu tak, 27 pahala, kalau setahun kamu solat jemaah di masjid, dengan ketimbang orang yang setahun tak sembahyang di masjid jemaah, bermakna dia sudah lebih berkah usianya 27 tahun daripada orang tersebut. Contoh kita sembahyang 1 tahun istiqamah dekat masjid, sembahyang subuh ke, ataupun kita ambil isyak ke, banding dengan orang yang tak sembahyang isyak di masjid selama setahun, bermakna kita mendahului dia 27 tahun tuan-tuan. Walaupun kita tunjukkan demikian, mungkin tuan-tuan haji yang di belakang tadi yang angguk, yang reda. Tapi kalau budak kecil dia tak heran. Orang macam remaja kadang-kadang okeylah 27 aku pun busy, aku pun tak semangat. Jadi kita ambil pendekatan apa tuan-tuan? Kita bolehlah saya dalam kesempatan yang ringkas ni, sebagai seorang muda lah tuan-tuan saya ambil Jadi ada orang-orang yang hikmatus syuyuh. Ada Tuan Haji Matin, ada semua ni orang-orang senior ni. Ini kita panggil semangat orang muda. Dia beri je, dia campak je, lontar je semangat. Tapi dipemerhatikan oleh orang-orang senior. Apa dia tuan-tuan? Saya bila masih kecil-kecil tuan-tuan, usia dalam umur 12 atau 9 hingga 12 tahun, primary school lah, late upper primary school. Saya sampai sekarang very fresh dalam memori saya tentang masjid, beberapa masjid di Singapura. Salah satunya Masjid Ma'ruf. Kenapa agak-agak tuan-tuan saya suka Masjid Ma'ruf? Siapa boleh jawab dekat daerah haji? Itu orang lama, kita punya tentera, dia tahulah ya. Kerana ada kolam air. Dalam kolam ada ikan. Bahkan ada pelajar madrasah pun kena tolak masuk dalam. Sampai sekarang kita kalau cakap pasal masjid, ada dalam hati kita. Kita macam teringat, oh those were the days best masjid tu. Ada pula tuan-tuan teringat apa? Teringat dia ketuk beduk dia kecil-kecil, pelan-pelan ketuk, tuk, 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 tuk. Apa sahaja yang boleh mencuit hati kita. Kalau saya rasa ni Masjid Al-Istighfar ni di depan ada water vending machine untuk semua. Ini satu inisiatif rahmatan lil alamin. Cuma kalau boleh dia buat lagi satu air dekat bawah untuk haiwan pula. Ya, untuk kucing yang jogging, anjing yang jogging. Macam mana Ustaz boleh? Asyik kempen touch the dog aja, kita kasih kempen minumkan air lah. Ya. Jadi perkara-perkara seperti ini untuk generasi seperti saya, itu yang buat dia nampak, oh masjid ni dahsyat lah. Masjid ni sesuatu benda yang hebat lah. Tiba-tiba tengok masjid ada klinik. Nak pergi MC tak payah pergi jauh-jauh, pergi masjid. Pergi ada klinik. Ini bukan tak ada dalam perbendaharaan agama Islam. Bahkan mereka merawat mereka-mereka yang sedang sakit, berjuang berjihad dalam masjid. Jadi perkara-perkara seperti ini, kemasyarakatan, kadang-kadang ada multi-sensory room. Contohnya lah Ustaz. Multi-sensory room tu macam mana awak masuk, macam kuliah ni,
cerita pasal masjid zaman dulu, kat belakang semua dah ada gambar perang-perang, lepas tu ada bau-bau semua. Subhanallah, ini saya kira mungkin dalam 10-20 tahun akan datang, remaja-remaja akan tertarik bila dia lihat rumah Allah seperti ini. Tapi itu bukan roh masjid itu sendiri. Kita setuju. Tapi itu perkara-perkara yang seperti mana Al-Fadhil Ustaz Izzal kata, secara struktural. Kalau orang dulu dia tengok struktural khat dia, menara-menara. Dekat Istanbul, masjid dia itu kenapa kalau tuan-tuan tengok ada dom banyak. Macam kita ni satu. Kerana masjid dia ada banyak dom, setiap dom ni dia sokong tiang-tiang yang ada. Kita ni ada banyak tiang. Kalau awak tengok Masjid Sultan Ahmad, Masjid Sulaiman the Magnificent, masjid-masjid yang lain, kat bawah ni ruang besar sangat, tapi tak ada tiang. Kerana mereka nak tunjukkan kesatuan, ya, saf berjemaah. Tak ada tiang, macam mana nak support bumbung yang berat? Itu ada dom-dom kecil. Jadi pada zaman ketika itu, zaman orang menilai arkitek, menilai kesenian khat, dia jadi minat. Tapi zaman sekarang, kita kadang-kadang orang muda dia nak tengok video. Video yang baik, apa yang ada kat masjid dan sebagainya. Ini dari satu sudut lah, sudut yang pertama. Ataupun kalau saya boleh nasihatkan beberapa idea tuan-tuan ya, ada hotel ke, ada satu tempat untuk qailulah tidur ke, satu mesin dia masuk bayar derma ke apa, tidur 15.5 jam kan untuk rehat. Staff yang paling banyak pakailah selalunya tuan-tuan ya. Baik tuan-tuan yang saya hormati. Yang seterusnya ada vending machine. Sekali vending machine dia masuk duit, ada kayu siwak, ada tasbih, ada air zam-zam. Itu sebahagian orang dia akan melihat perkara itu yang buat hatinya terpaut dengan masjid. Sebahagian orang tuan-tuan, sebahagian orang. Kedua, ibadah-ibadah yang ada itu sendiri. Aktiviti-aktiviti yang ada itu sendiri. Pendekatan-pendekatan yang ada itu sendiri. Yang sesuai untuk semua lapisan masyarakat. Kadang-kadang kita kena fikir macam ini. Fikir bukan apa yang telah ada, tetapi bagaimana lagi orang-orang yang tidak ada ini untuk supaya hadir dan cintakan masjid. Bagaimana? Kenapa agaknya kita rasa belia kita lagi 60%, lagi 40% tak ada pendidikan formal agama. Kenapa agaknya belia-belia ini lagi berapa peratus tak duduk dekat dengan masjid? Kita fikirkan pendekatan yang sesuai, bagaimana aktiviti yang sesuai dalam kacamata yang boleh diterima syarak, yang boleh diterima masyarakat setempat dan orang-orang tua. Yang terakhir, yang saya kira agak paling penting lah tuan-tuan ya. Ini pun kita ambil perkataan daripada Sahibus Samaha. Itu dah sering kita dengar tuan-tuan ya. Yang menjadikan masjid itu masjid adalah orangnya. Ini dah macam hikam mufti. Yang menjadikan masjid itu masjid, tadi ada orang boleh agree. Ustaz, bangunan macam mana cantik pun, mana gitu-gitu juga. Ustaz boleh ceritalah, masuk ini ruang iktikaf dapat pahala iktikaf. Ada tahiyatul masjid, ada doa Allahumma ftahli abwaba rahmatik, ada masuk kaki kanan, ada kat tempat-tempat lain Allah menyuruh kita demikian. Tapi dalam masa yang sama yang paling penting juga bila bersangkutan tentang hati manusia adalah apa yang dia lihat orang-orang dalam masjid. Tuan-tuan, saya masih teringat orang-orang yang melayani kita masa kita kecil berada dalam masjid. Setiap daripada tuan-tuan wallahil azim akan meninggalkan kesan kepada saudara-saudaranya. Akan dikumpulkan bersama saudara-saudaranya. Kalau nampak anak-anak belia ataupun kawan-kawan, apa saja yang kita buat dalam masjid ini, mereka akan ada kesan kepada bagaimana cinta dan sikap mereka pada masjid. Apatah lagi pada petugas dan sebagainya. Tuan-tuan tengok tadi, saya sebagai orang muda, kita dulu ada satu kali Pak Haji tu, dia suruh kita imam, dia empower. Kita masih kecil lagi. Lepas tu kita baru dah jannam dekat madrasah, baca surah Al-A'la, dengan baca, bukan juzuk ammal lah, baca suratul Baqarah sikit kan. Konon budak muda terror, nak tunjuk terror. Dah habis sembahyang, dia kasih kita $20. Tahun 90-an, $20 tu dah kira kaya raya lah kita kan. Kawan-kawan belanja McDonald, belanja main Paco Fun World lah pada masa tu. Tapi kita masih ingat cinta kita pada masjid ketika itu. Jadi ini maksudnya apa tuan-tuan? Tadi je tuan-tuan nampak Tuan Haji Matin, kita orang yang senior tuan-tuan, sanggup bukakan air, ambilkan kita. Ini perkara-perkara yang remeh tapi sangat memberi kesan kepada kita tentang akhlak
ahli masjid itu sendiri. Jadi apa yang saya sarankan untuk diri saya dan tuan-tuan, setiap kali ada di antara kita yang datang ke masjid atau belum ke masjid, kita tinggalkan satu kesan buat diri mereka sehingga mereka mencintai masjid. Kita empower mereka jadi Bilal. Ya. Ulama dekat Syria, Syekh Al-Luhafi, ya, kalau Ustaz Izal boleh tegur ana, ya, yang guru mereka yang paling senior, yang paling tawaduk, yang paling berilmu, dialah orang yang pegang air untuk kasih minum setiap jemaah masuk. Macam mana orang tak boleh cinta kepada ulama, cinta pada masjid kalau kita tengok akhlak ahli masjid sedemikian. Jadi secara tidak langsung untuk menimbulkan kecintaan kepada masjid, ada banyak aspek. Dia punya structure, aktiviti, fadilat-fadilat mesti tahu juga, dan juga ahli masjid yang sedia ada itu sendiri. Sebagai penutup, sebenarnya ada banyak lah nanti insya-Allah pada round yang seterusnya. Sebagai penutup, tadi kita sebut tentang orang yang belum datang masjid. Kalau saya baru-baru ni tengok business strategy, kadang-kadang orang-orang buat business strategy, dia kata apa? Kita ni marketing kasih orang luar je. Orang yang regular beli dengan kita, kita tak pernah nak kasih benda yang insentif yang baik. Padahal mereka lah orang yang cinta, mereka yang sentiasa datang. Jadi apa yang ingin saya sampaikan, untuk cinta pada masjid juga, strateginya adalah untuk kita memberi insentif bagi orang yang sudah ada dalam masjid. Cuba bayangkan, ada musabakah video, pemenangnya 10 orang dapat tiket umrah free. Carilah sponsor kan, insya-Allah kita ramai orang-orang yang berada. Masjid Al-Istighfar, subhanallah. Hari-hari bulan Ramadan ada H2O kan, masya-Allah. Masjid, sebahagian masjid lain dapat aiskrim, masya-Allah, tabarakallah. Jadi bayangkan insentif ni perbendaharaan agama Islam. Salahuddin Al-Ayyubi bila lihat dalam tenteranya ada orang yang hafal Quran, baca Quran, dia hadiahkan sebidang tanah. Umar bin Abdul Aziz bila dia menjadi khalifah dalam jumlah waktu yang sangat singkat, menukar struktur dan sebagainya, dia kasih allowance kepada orang-orang ahli Al-Quran. Jadi tuan-tuan bayangkan, kalau insentif-insentif seperti ini ada untuk ahli masjid, untuk imamnya, untuk qari'nya, dia semua masyarakat saling sokong, insya-Allah ada keberkatan, saling cinta pada masjid. Orang-orang yang sedia ada semakin cinta, orang yang di luar sana merasa cinta kerana kita menghormati dan mengagungkan orang-orang yang cinta pada masjid. Sekian sajalah sebagai satu cetusan saja tuan-tuan. Mohon maaf salah dan silap. Terima kasih atas perhatian. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Nuzhan. Tadi ada menyebutkan tentang kelebihan-kelebihan, ya, tips-tips untuk kita menjadikan masjid ini dalam hati kita. Masalahnya sekarang, untuk kita dapat, ya, untuk kita capai perkara itu bukan satu benda mustahil. Tetapi apa sahaja kenikmatan yang Allah beri pada kita, ia juga boleh merupakan satu ujian pada diri kita. Ya. Sebagaimana Nabi Allah Sulaiman AS mengatakan, "Hadza min fadli Rabbi, liyabluwani ashkur am akfur." Ya. Ini adalah anugerah Tuhan aku, hasil kenikmatan untuk Allah uji aku, sama ada aku syukur atau aku kufur. Ya. Jadi bila kita dapat nikmat, hati terpaut dengan masjid. Alhamdulillah, kita sebelum saya secara peribadi saya kenal, kalau di Masjid Istighfar, insya-Allah saya boleh namakanlah siapa-siapa orang-orang yang memang saya lihat bertahun saya kenal mereka, 5 minit, 10 minit sebelum subuh mereka dah sampai ke masjid. Subhanallah. Dan istiqamah sampai sekarang. Ya, masya-Allah. Jadi maknanya kita tengok ada orang-orang yang berkhidmat menjadi Bilal. Ya, 10 minit sebelum azan mereka sudah berada di tempat azan. Subhanallah. Begitu ramai orang yang ada kelebihan masing-masing, ya. Subhanallah. Kadang-kadang orang-orang macam ini pun bukan mereka tinggal dalam masjid. Bukan mereka tinggal dekat dengan masjid, tapi hati mereka tu yang dekat dengan masjid. Alhamdulillah. Cuma kadang-kadang apabila kita dapat tahap yang semacam ini, kita juga perlu ingat ada juga syaitan yang dah berpengalaman dalam sejarah dunia ni untuk nak menggoda kita, supaya kita ni masuk sifat kibir. Kita rasa kita besar, kita rasa kita bangga diri kita sendiri, ya, dan kita rasakan orang lain tak macam kita. Ini yang maksud soalan yang nak disampaikan, ya. Jadi kita khawatir perkara-perkara yang macam ini, macam mana Imam Ghazali rahimahullah
pernah menyebutkan bahawa sifat riak ini ataupun sifat kibir ini adalah merupakan najis dalam hati kita. Jadi kita minta Datuk, untuk mungkin Datuk boleh terangkan sikit dalam bab ni, mudah-mudahan dapat memberikan sedikit pedoman bagi kita, takut-takut benda ni masuk dalam hati kita, insya-Allah. Baik. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ya. Kuat pula. Tadi slow. Ya. Minta maaf. Tadi dia slow, saya kuatkan. Ya. Memang kita tak nafikan apa yang Al-Fadhil Ustaz sebutkan tadi. Gangguan daripada syaitan membisikkan pada kita untuk ada sedikit perasaan nak nawaitu show off ni tadi ya. Barang perlu diingat, syarat amalan diterima oleh Allah ada 4. Pertama, ilmu. Yang kedua, niat yang betul ataupun bersih. Yang ketiga, sabar. Keempat, ikhlas. Salah satunya adalah keikhlasan. Ikhlas ni benda susah, benda tak nampak. Cerita ikhlas ni banyak. Contoh yang terkenal, almarhum Hasan Al-Banna, dia kalau habis ceramah, syarahan, dia akan turun ke bawah, dia susun kerusi, sama dengan panitia sekali, dengan jawatan kuasa, uruskan. Sampai majlis marah dia. Ustaz, jangan susun kerusi, Ustaz pergi minum, teh sudah siap. Ustaz habis ceramah, pergi minum. Kata dia, awak jangan halang saya buat ibadat. Tadi saya ceramah, belum tentu saya ikhlas. Entah-entah ada ruang-ruang, saya nak sombong, saya nak tunjuk saya alim, saya nak tunjuk saya bagus, awak semua tak pandai. Saya khawatir ada ruang-ruang gangguan banyak. Jadi sekarang saya nak cover balik, susun kerusi. So jangan kacau, saya mau buat ibadat. Kena saya baik, kita majlis ni tak ada kerusi. Kalau tak boleh balik semua. Mau susun kerusi lah semua. Tak selamat lah. Benda ikhlas ni benda susah. Namun begitu, hadirin hadirat sekalian, kalau nak tunggu ikhlas baru pergi masjid, sampai kiamat, 4 kali kiamat pun tak pergi masjid lagi kita ni. Baru nak pergi masjid, alamak ada riak lah, cancel lah. Hari-hari lah setan lagi seronok mau kacau lagi. Baru nak siap setan datang. Kau tak boleh pergilah, kau ni memang sombong ni, percayalah. Kita pun, betul lah, nanti tak ikhlas. Dah berapa kali nak pergi cancel sebab takut tak ikhlas. No, itu juga bisikan syaitan tu. Syaitan sedaya upaya dia akan bisik kita supaya kita tidak melakukan ibadah. Antara ruang dia ganggu, isu ikhlas tak ikhlas. Kalau nak tunggu ikhlas, bila masa kita ikhlas? Sebab itu kata Imam Al-Ghazali, nak sampai makam ikhlas, kena lalui riak dulu. Itu normal. Kita orang biasa-biasa, tak pernah naik kereta Bentley, Rolls Royce, ni kereta mewah lah. Mercedes biasa, taksi pun banyak Mercedes. Tapi Bentley orang tak buat taksi Bentley. Kita naik Bentley. Kita orang biasa naik Bentley, sombong mesti ada sikit-sikitnya lah. Itu biasa. Duduk belakang, Bentley ni, ambil gambar, cap. Kalau duduk depan, buka tingkap, tangan macam ni, sampai traffic light, pandang sana, pandang sini. Sebab bukan kita tak biasa lagi lah. Horn, pen. Oi, Bentley ni. Bentley, mampu. Awal-awal saya ingat gitulah. Tapi kalau dah setahun, 2 tahun pakai Bentley, itu kereta rasa macam pakai Hyundai, pakai Myvi, Pro 2, biasa saja. Tanya orang yang dah lama pakai BMW, 5 Series, 7 Series. Ada lagi sombong tak? Mana ada? Dah lama pakai. Dia ikhlas ini khalis. Lama-lama dia jadi kalis. Betul orang panggil kalis api, kalis air, macam-macam. Ikhlas ni dia dah kalis. Dia dah melalui by proses, sombong. Lama-lama dia okey lah. Jadi untuk ibadah, sikit-sikit itu ada. Tapi lama-lama okey. Tuan-tuan yang jarang ke masjid. Yang tadi Al-Fadhil Ustaz cerita tu orang yang regular. Datang 10 minit, 5 minit sebelum. Kita yang jarang-jarang. Tiba-tiba hari esok, maghrib nantilah ada perasaan nak ke masjid. First time lah nak pergi masjid awal. Pukul 6.45, quarter to 7, dia dah siap lah. Siap. Maghrib 7 lebih, pukul 6.30 dia dah siap. Pakai serban, jubah, biasa semayang rumah pakai t-shirt free. Ya. Kali ni nak pergi masjid pakai serban. Itu biasa. Kemudian, tak terus ke masjid, pergi dekat taman, mana ada kawan-kawan main bola, duduk di tepi padang. Oi, tak pergi masjid. Sudahlah, insaf lah, dah umur begini ni. Dia dakwah pula kawan-kawan dia. Dalam hati ada sikit mau tunjuk lah.
Sampai-sampai dia fikir, aku ni dah riak lah, astagfirullahalazim. U-turn balik semayang kat rumah saja. Kan rugi, teruskan sajalah. First day memang begitu, second, third, fourth, sampailah sebulan, 2 bulan, lama-lama biasa lah. Jadi jangan kerana takut kita ini tidak ikhlas, lantas tak ke masjid. Nak tunggu ikhlas memang lambat. Nak tunggu ikhlas. Boleh ibu-ibu di atas, hari ini hari Sabtu, esok hari Ahad, cuti. Boleh ke hari esok kita bilang sama suami, bang, tengah hari esok, saya ingat tak nak masak lah bang, kita makan di luar lunch boleh ke? Apa pasal kau tak nak masak? Aku beli barang macam-macam, 1 troli aku beli. Masak cepatlah. Tak gunalah kalau saya masak bang. Saya rasa tak ikhlas je kalau saya masak hari esok. Suami kita peduli atau tidak kita ikhlas? Dia tak peduli. Engkau ikhlas, tak ikhlas, kau tetap kena masak. Okey, buat sajalah. Tuan-tuan hari Isnin pergi office. On the way pergi, telefon chief clerk, telefon bos. Hello bos, pagi ni saya tak masuk office lah. Apa sebab kau tak masuk? Saya rasa saya tak ikhlas lah kerja hari ini. Apa guna saya kerja tanpa keikhlasan? Tidak ada pahala di sisi Allah. Apa jawapan bos? Aku peduli apa kau ikhlas? Kau tetap kena datang. So kita ikhlas ke? Kita tak ikhlas ke? Kita tetap kena kerja atau dikerjakan. Jadi alang-alang kena kerja, baiklah ikhlas. Nah, itu baliknya. Jangan sampai takut sangat tak ikhlas. Cuma sebagai mutiara kata, orang yang bersolat kerana merasakan solat adalah perintah Allah, maka itu adalah orang yang berilmu. Orang yang bersolat kerana yakin dengan janji Allah, itu tandanya mereka sudah mencapai makam ihtisab. Orang yang solat kerana takut azab Allah, orang ini dah sampai makam ihsan. Orang yang solat seolah-olah dia melihat Tuhan, sampai tahap ihsan. Orang yang semayang kerana takut azab, makam taqwa. Tetapi orang yang solat kerana syukur dengan nikmat Allah, orang inilah mencapai tahap tertinggi, iaitu ikhlas. Jadi kita datang masjid bukan nak show off. Kita datang masjid nak tunjuk pada Tuhan, terima kasih Tuhan. Beri aku kesihatan, lutut masih okey, semayang boleh berdiri, syukur. Manifestasinya datang ke masjid. InsyaAllah kalau kita datang masjid kerana syukur nikmat, itu riak boleh tolak tepi mudah-mudahan. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Terima kasih atas penerangan sangat baik tadi, ya, tentang masalah khalis dan mukhlis, ya. Maknanya tadi Imam Ghazali mengatakan bila kita nak ikhlas ni kita melalui tahap-tahap riak dulu. Subhanallah. Ini adalah satu benda yang kita belajar hari ini, alhamdulillah, ya. Jadi janganlah kita jadikan satu alasan yang langsung tidak munasabah kerana saya belum sampai tak ikhlas lagi. Ya. Masya-Allah. Tapi masalahnya dalam bab pernikahan tak ada pula orang cakap saya tak ikhlas nak berkahwin. Kan? Setiap hari itu penuh orang datang nak pergi interview, masya-Allah. Okey. Baik. Takut-takut nanti Ustaz Nuzhan datang nak nikahkan pengantin saya belum ikhlas lagi nak bernikah. Okey. Baik. Kita pergi pada Ustaz Izal Mustafa insya-Allah, ya. Tentang sifat yang perlu ada pada seorang yang sering berada ataupun hadir ke masjid dari sudut behavioral changes, apabila keluar berhadapan dengan masyarakat, ya. Ini maknanya dalam bab ni tuan-tuan, kadang-kadang bila kita ni culture shock, kan, bila kita dah biasa ataupun kita tak biasa, kadang-kadang kita, contoh satu orang tak biasa pergi masjid, tahu-tahu datang masjid, tahu-tahu jumpa orang senior kat masjid, datang-datang kena tembak terus. Macam mana agaknya tu? Ya, cerita-cerita dululah, ya. Saya sendiri pun pernah pengalaman juga. Dulu pun pernah, ya, waktu zaman-zaman remaja dulu, pergi ke masjid, tak sebut masjid mana lah. Kalau saya tahu, saya sebut masjid mana, orang tahu masjid mana. Sebab waktu saya tinggal mana. Bila kita pergi ke masjid tu, kita waktu muda-muda dulu kan, kita mungkin pakai yang tak sesuai kan, sampai kena hang lah orang Melayu kata kan. Kena gertak. Jangan sampai aku nampak kau lagi kat sini. Alhamdulillah. Tapi sekarang saya nampak dia lagi. Dia pun dah lupa saya. Okey, jadi saya nak terus langsung kepada Ustaz Izal, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz Suhaimi atas soalan ya. Soalan tentang sifat-sifat yang perlu terzahir ataupun terlahir dalam diri seseorang yang merupakan ahli masjid. Apa ciri-ciri dia?
Tadi contoh yang Ustaz Suhaimi bawa tu agak menarik. Kadang-kala kita tengok, ya Alhamdulillah lah Allah dah kurniakan kepada kita rasa cinta kepada rumah Allah. Kita duduk kat rumah Allah, tapi kita nampak ni ada budak masuk, mungkin pakaiannya kurang sempurna mungkin. Mungkin badan dia bergambar, kita tengok ada gambar sana sini kan, tatu dan sebagainya. Kita pun tak sedap lah pandang, maka kita nak tegur dia. Kita nak tegur, dan tegur tu tak salah. Tegur tu tak salah. Tapi cara menegur tu sama ada ia sindiran ke ataupun teguran tu kurang sesuai dan sebagainya. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam kitab Hilyatul Awliya diriwayatkan, Imam Syafi'i berkata, aku kalau nak tegur orang, barang siapa yang menegur orang di hadapan orang ramai, itu bukan teguran tu. Faqad faddahahu. Itu sebenarnya dah membuka keaiban dia, Imam Syafi'i cakap. Awak nak tegur orang tapi kat depan orang ramai. Itu bukan teguran menurut Imam Asy-Syafi'i, tapi itu satu kita membuka keaiban dia, dah rasa malu dah. Kita tegur dia dengan suara yang kasar, kau ni tahu nak pergi masjid, badan macam gitu, pakailah tutup aurat dengan lebih tepat dan sebagainya, wallahu alam. Sehingga kan mungkin sebahagian individu lagi anak-anak remaja ni ataupun orang muda, bahkan yang tak muda pun, tapi dia baru nak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia rasa takut-takut, rasa was-was nak masuk dekat rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Ni boleh ke tak boleh nak masuk ni? Kena marah ke tidak? Ada satu ni, dan ni cerita betul, ada orang pernah datang jumpa saya, cakap, Ustaz, dia call saya kat pejabat mufti kan. Dia kadang-kadang dia call kat pejabat mufti ni, macam-macam panggilan kita terima. Macam-macam panggilan. Daripada panggilan yang serius sehingga panggilan yang pelik bin ajaib pun. Setiap bulan tu kalau nak kumpulkan pelik bin ajaib tu macam-macam lah. Tentang Ramadan, kena bayar zakat fitrah untuk kucing, masih lagi ada orang tanya juga. Subhanallah. Tapi di antara soalan ni, ini orang ni cakap pengalaman dia cakap, saya ni masuk dekat satu rumah Allah, dia baru keluar penjara. Dia masuk dekat rumah Allah Subhanahu Wa Taala, baru solat dia tahulah sikit-sikit dah ada orang yang didik ajar dia dekat penjara tu. Dia jumpa satu pakcik ni, dia ceritakanlah pengalaman dia macam mana, dulu apa dia buat semua penjara dan sebagainya. Kemudian dia tanya, pakcik ni boleh ke tak boleh, cik, saya nak bertaubat kepada Allah. Maka jawapan pakcik ni adalah, apa kamu buat ni dah dosa besar dah, Allah tak terima taubat kamu. Terus dia call saya, dia cakap, betul ke tak betul Ustaz? Jadi soalan saya kat sini adalah, bagi orang yang Allah dah kurniakan hati ni, kita ni terpaut terkait dengan rumah Allah Subhanahu Wa Taala, kita perlu para jemaah rahimakumullah untuk memastikan bahawa contoh dan akhlak kita ni mencerminkan akhlak orang yang memuliakan rumah Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi ayat yang saya kongsikan di awal tadi, innama ya'muru masajidallah. Orang yang memakmurkan rumah Allah ni siapa? Allah cakap ciri dia, man amana billah, dia beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat. Iman dia kepada Allah itu benar, tepat, dia beriman kepada hari akhirat. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala kata, wa aqamas salat, dan dia dirikan salat, dia tunaikan zakat, dia tidak takut melainkan Allah. Ciri-ciri orang yang sentiasa mendapat hidayah dan petunjuk daripada Allah. Kesimpulannya adalah orang yang memakmurkan rumah Allah adalah orang yang sentiasa bermuhasabah, hubungan dia ini erat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Beriman bukan saja dekat dalam masjid, tapi kalau kat luar masjid lain jadinya. Subhanallah, itu tak betul lah. Ciri tak betul, tak tepat. Macam Tuan Mufti katakan kan, yang menjadikan masjid itu adalah orangnya, yakni beriman. Bukan hanya sekadar dekat dalam masjid, tapi kat luar lain cerita. Ada kat satu masjid, tak sebut nama masjid tu lah kan. Tapi kalau sering berlaku masalah parking, insyaAllah kat Masjid Istighfar dah better sedikit. Tapi ini ada satu kes betul para jemaah. Waktu solat Jumaat, pakcik ni dia dah park, dia dah block kereta orang, sehingga kan dah dikeluar terpapar dekat TV ni, nombor plate ni, harap dapat alihkan. Ada orang emergency nak keluar ni, orang yang bukan Islam lah, dia nak keluar, ada kes kat hospital dan sebagainya. Dia buat bodoh, buat dak saja. Lepas salat Jumaat, lepas salat sunat, orang tunggu-tunggu ni semua. Tok Imam pun tunggu kat luar masjid. Mana orang ni tak keluar-keluar? Datang satu hamba Allah Subhanahu Wa Taala, dia buat bodoh je, cakap tak, saya tahu tu kereta saya, memang sengaja saya tak nak alihkan. Saya tahu tu kereta saya. Subhanallah. Bagaimana para jemaah rahimakumullah? Adakah ini mencerminkan ciri orang yang memakmurkan rumah Allah Subhanahu Wa Taala? Nah, kita kena ingat, amal ibadah dalam Islam, seluruh amal ibadah, salat, haji, puasa, zakat, sebut saja. Semua amal ibadah dalam Islam ada tujuan yang Allah Subhanahu Wa Taala inginkan.
Allah ingin agar membawa perubahan pada diri insan tersebut kan. Kita tahu salat wa aqimis salata lidzikri, salat untuk mengingat Allah. Kita baru saja puasa Ramadan, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang puasa la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa, dan begitulah. Semua amal ibadah dalam Islam ada tujuan. Sepatutnya mendatangkan dan sepatutnya membawa perubahan pada diri insan. Jadi bagi orang yang Allah kurniakan rasa cinta kepada rumah Allah, sepatutnya membawa perubahan pada dirinya. Dan sepatutnya tercetus dalam dirinya ini sikap dan sifat rasa muhasabah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, jangan dia menjadi insan yang hanya mementingkan hubungan dia dengan Allah, tapi hubungan dia sesama insan itu rapuh dan tidak tepat para jemaah. Tak bagus. Kan, dalam sebuah hadis Nabi sebut tentang orang yang muflis, orang yang bankrupt. Atadruna mal muflis? Nabi cakap dengan para sahabat. Kamu tahu tak siapa tu orang yang muflis? Para sahabat kata, man la dinar lahu wala dirham. Orang yang muflis, orang yang bankrupt, bangkrut, siapa yang tak ada duit? Ya, di sisi kita pun macam itu juga kan. Orang yang bankrupt tu yang tak ada duit. Nabi cakap itu bukan orang yang muflis. Orang yang muflis dia datang esok di hadapan Allah. Kita perhatikan hadis ni. Bi salatin wa zakatin wa siyamin. Dengan pahala solat, dengan pahala zakat, dengan pahala puasa. Nah, para jemaah, sebuah ibadah, kalau seseorang tu buat tak cukup syarat, dapat pahala ke tak? Dapat pahala ke tak? Tak dapat kan? Solatnya riak tadi Ustaz cakap, solatnya riak, tak dapat pahala. Dia keluarkan sedekah, riak, tak dapat pahala. Dia bina masjid pun riak. Saya every month $50 tahu didak, awak $2 nak bina masjid apa tu? Nak pipe pun tak boleh beli. Dan riak penuh sebagai contoh. Tak dapat pahala. Jadi Nabi sabda dalam hadis ini, pahala solat, pahala zakat, pahala puasa, maknanya apa para jemaah? Amal ibadah hamba Allah tersebut 100% bagus. Allah terima solatnya, Allah terima puasa, Allah terima zakat, sebab itu ada pahala. Kalau tak dapat pahala. Kemudian Nabi cakap, kenapa dia muflis ya Rasul? Nabi kata, walaupun dia datang di hadapan Allah dengan pahala-pahala ibadah sedemikian, waqad syatama hadza. Dia pernah menghina si fulan. Dia pernah menumpahkan darah si fulan. Dia pernah memakan harta orang lain. Masya Allah. Maka semua orang datang menuntut para jemaah. Orang datang menuntut pahala salatnya. Ya Allah, dia ni dulu pernah menghina aku, ambil daripada pahala zakatnya. Ya Allah, ni dulu pernah mencerca aku, dia pernah merendahkan aku, ambil daripada semua pahalanya sehingga kosong pahala. Sedangkan orang yang menuntut masih panjang lagi queue. Masya Allah, lagi panjang lagi queue. Macam mana? Maka Allah berfirman dengan malaikat, wahai malaikat, ambil daripada dosa-dosa orang yang menuntut, lalu lontarkan ke atas hamba ni, lalu dia dilontarkan ke dalam api neraka. Itu dia orang yang muflis. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Jangan kita jadi orang yang sedemikian rupa. Hubungan kita baik dengan Allah, tapi hubungan kita sesama insan itu kurang elok. Kita lihat saja, kita tidak boleh para jemaah menjadi orang yang mana dekat masjid ini kita lain, tapi di luar masjid ini kita lain. Dekat masjid, alhamdulillah, orang nampak kita amal ibadah, ahli zikir, baik, Masya Allah, bualnya lemah lembut. Balik saja rumah, anak isteri pun takut. Anak takut, anak bual saja kena sepak. Kalau kena sepak, mana dia bual lah tu. Masya Allah, itu orang yang jauh berbeza kan. Sedangkan kalau kita lihat hadis Nabi SAW, para jemaah sekarang buka, semua hadis-hadis Sayyidina Rasul yang diriwayatkan oleh isteri baginda. Yang diriwayatkan oleh isteri baginda. Para jemaah tidak akan jumpa walaupun satu hadis yang mana isteri Nabi ini komplain tentang diri Nabi. Komplain tentang keburukan Nabi. Apa maksudnya para jemaah? Dan orang rumah ni, para jemaah semua yang sudah ada isteri tahu, orang rumah kita ni lebih tahu kan tentang rahsia kita. Kita nak sembunyi mana dengan orang rumah? Kita kalau buat apa-apa dengan kawan, orang rumah dengar kat belakang pintu, biar betul abang Haji ni, dia tahu cerita kita. Berapa kuat kita berdengkur pun dia boleh buat laporan. Subhanallah. Tapi isteri Nabi, tak ada satu hadis pun dia komplain tentang Nabi. Maknanya apa? Bagaimana Sayyidina Rasul di luar masyarakat? Macam mana Sayyidina Nabi SAW dekat dalam rumah Allah SWT berhubungan dengan para sahabat? Macam gitulah Sayyidina Nabi SAW di dalam rumah Nabi SAW. Jadi ini ciri dan akhlak pekerti orang yang memakmurkan rumah Allah. Seharusnya dia menjadi insan yang lebih bermuhasabah,
Di situ ada diri dia yang memerhatikan hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala mengurniakan kepadanya taufik serta inayah, serta Allah kurniakan kepada kita para jemaah istiqamah untuk terus memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Saya serahkan semula kepada tuan moderator. Masya-Allah, Ustaz Rizal sangat baik dia kata tadi. Alhamdulillah, kita langsung teruslah kerana kita agak kesukaan masa. Saya pergi pada Ustaz Nuzhan tentang di sini apa-apa amalan pun walaupun ia sedikit tapi ia berterusan. Ya, contohnya kalau kita dapat hidupkan budaya solat berjemaah di masjid. Ya, kalau mungkin kita baru-baru kita tak mampu 5 waktu, kita mulakan dengan yang paling mudah iaitu isyak contohnya. Ya, mungkin satu hari satu, tapi kita dapat buat berterusan dan bertambah lagi. Ya, jadi mungkin Ustaz boleh terangkan dalam fadilat istiqamah ni tadi. Fadilat kita kerap dengan melaksanakan satu benda yang baik walaupun sedikit, dan juga mungkin apa tips-tips yang Ustaz boleh berikan kepada jemaah untuk kita dapat melaksanakan satu perkara walaupun sedikit tapi istiqamah insya-Allah. Para jemaah yang dihormati, memang tidak dinafikan bila mana kita tadi menyebut bagaimana untuk menyuntik cinta terhadap masjid. Ada beberapa insiden yang saya hadapi sendiri tuan-tuan, di mana seseorang itu jadi suka kepada rumah Allah, ada kalanya kerana tajuk pengisian khutbah, syarahan, how you address to their needs. Dia merasakan bahawa ada keperluannya itu dilayan, direspon dengan baik. Contohnya kadang-kadang khutbah Jumaat, ada para belia yang lebih suka pergi ke masjid kerana khutbah Jumaat tersebut khatib address to them. Walaupun tajuk tak sesuai dengan mereka, tapi khatib sebut para pelajar yang dikasihi, mereka-mereka yang ada di rumah Allah, yang masih melanjutkan, yang esok akan duduk GCE O level, yang besok akan duduk GCE A level, kami doakan moga-moga kamu selamat, moga-moga dapat. Kadang-kadang bila kita tackle macam sesuatu yang dekat dengan hati mereka, itu yang akan menarik diri mereka. Ada kalanya tajuk, saya pernah seketika jadi bahan perbualan dekat Facebook ataupun sampai kat masjid pun, orang itu sentiasa masih sama-sama. Bila mana tajuk kita berbual pasal konsumerisme ataupun bagaimana Islam memandang tentang pembaziran dan hak asasi haiwan. Jadi kadang-kadang ada kalanya tajuk ini yang akan mencuit hati kita untuk cinta pada masjid. Ya, ada kalanya orang-orang di masjid, ada kalanya mengetahui amal-amal, ibadah-ibadah, fadilat-fadilat yang menjadikan kita ini ahli masjid. Contohnya, tadi Ustaz Suhaimi sebut solat isyak. Mulakan dengan solat isyak. Tapi kalau kita faham hadis, barang siapa yang solat isyak fi jama'atin, seolah-olah dia menghidupkan separuh malam. Barang siapa yang sembahyang subuh di dalam keadaan jemaah, seolah-olah dia menghidupkan sepanjang malam. Jadi kadang-kadang memang fadilat, insentif ini, targhib ini menjadikan kita ni suka dan ahli dan juga cinta kepada masjid. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidak berhimpun sesuatu kelompok manusia di rumah-rumah Allah. Yatadarasunal Quran, baca Al-Quran. Kalau kat masjid istighfar tu dekat pojok situ Ustaz itu memang setiap hari ada orang baca Al-Quran, masya-Allah. Ini benda yang commendable boleh kita teruskan. Illa unzilat fihi sakinah, melainkan diturunkan ketenangan pada diri mereka, kesejahteraan. Wa huffaz bihimul malaika, didoakan malaikah. Bahkan setiap kali kita masuk keluar masjid je doa, malaikat dah doakan. Kita sibuk cari ulama, betul. Sibuk cari doa ibu bapa, betul. Sibuk cari doa daripada orang-orang balik haji, betul. Itu semua makbul. Doa oleh para malaikat, kamu masuk keluar masjid didoakan malaikat. Ya. Kemudian nama-nama kamu dibawa di sisi Allah. Jadi ini sebagai conclusion soalan pertama tadi. Ya. Program-program, orang-orangnya, isinya, fadilat orang pergi masjid. Ini yang akan menjadikan hati kita cinta pada masjid dan berdoa, ya muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati untuk kita jadikan kita orang-orang yang ahli masjid. Itu bukti cinta kita pada Allah, itu bukti cinta kita pada Rasulullah, itu bukti cinta kita pada Al-Quran. Apabila kita cinta syiar-syiar yang telah dianjurkan oleh agama yang berada di masjid.
Berbalik sebagai penutup apa yang Al-Fadhil Ustaz Suhaimi sebutkan tadi, bagaimana kita nak menjaga hati kita ataupun istiqamah dalam melakukan amal untuk menjaga. Saya rasa saya tutup dengan nasihat Syekh Ibrahim Al-Adham dalam kitab At-Tibyan. Ustaz Bat pun boleh betulkan Ustaz, itu nasihat Sunan Bonang Ustaz untuk kita terus jaga hati. Tombo hati. Ni Ustaz Bat pun talaki, saya talaki lagu lain, Ustaz Bat lagu lain. Tombo ni ati iku limo warnani, moco Quran angan-angan samanani, kaping pindho salat wengi lakunono, kaping telu engkang saleh kumpolono, kaping papat watang kudu kang luwi, kaping lima zikir wengi ingkang suwi, salah sawijine sapa bisa ngalakuni, mugi-mugi Gusti Allah nyembadani. Ini obat hati kita. 5 perkara dalam kitab At-Tibyan, Syekh Ibrahim Al-Adham pun sebut. Ulama-ulama Jawa kita dia nazamkan sebagai nasihat. Pertama apa? Obat hati. Kadang-kadang kita kena rawat hati kita juga. Kenapa aku tak suka pergi masjid? Kenapa rasa macam burung dalam sangkar? Kadang-kadang daripada sudut hati kita perlu dirawat juga. Pertama, baca Quran dan maknanya. Tuan-tuan, kalau Sahabat punya sanad tentang tafsir pembacaan Al-Quran tu Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Sesungguhnya kaumku telah mengkesampingkan, tidak menghiraukan Al-Quran ini. Sanadnya sampai almarhum Datuk Aziz Satta. Betul? Itu isi tepi Ramli tu yang dibaca Quran tu. Apa dia? Pertama dia baca macam mana? Surat daripada Rosnya Timah. Pertama macam mana dia baca? Dia baca syair, bunyi syair. Apa bunyi syair? Al-kisah thayyib, kan? Al-kisah maka tersebut kisah thayyib. Sang kancil datang beramai-ramai menjumpa duli yang maha mulia Sultan Fir'aun. Mana Fir'aun pakai sultan? Itu orang yang dah tahun dulu dia dah sindir orang baca Quran, baca sedap, mat arid disukun Fir'aun. Nampak? Betul semua. Tapi ada ke Sultan Fir'aun? Mana ada sultan lah. Fir'aun Raja Mesir. Maliku Misra adalah. Fir'aun adalah dalam Al-Quran. Jadi dia sindir orang yang baca Quran tak betul-betul. Maknanya apa? Tak faham maknanya. Ada pula yang macam Allah yang Tan Sri Ramli Ustaznya, betul dia tak boleh baca. Sindir masyarakat tak tahu baca Quran. Ini dulu lagi. Time orang tahu tulisan Jawi lagi. Dah sindir lagi. Apa lagi sekarang tentang bacaannya. Ni apa terbelik-belik ni? Kacamataku ketinggalan. Dia bilang tak baca, tak faham tu. Ketiga, dia tahu baca. Wal fadang fasirul. Tak ada dil pokok kayu, panas sultariko. Padang pasir, tak ada pokok kayu, panas terik. Oh ni bagus ni. Baca bagus. Faham pun faham. Wal kurma, nak buka puasa kehabisanul ladzi. Buah kurma nak buka puasa, kehabisan. Nampak? Dia konon-konon dia sindir lah. Dah baca Quran, baca bagus, faham. Ku pandang kiri kanui, waslaki baki, tupuk-tupuk tai unta. Maknanya apa tuan-tuan? Dia baca bagus, faham pun faham. Tapi itu tadi Ustaz Izal kata, akhlak ahli masjid, akhlak ahli Al-Quran tidak ada pada dirinya. Tai unta sajalah tuan-tuan. Jadi pertama, nak bersihkan hati itu. Baca Quran, faham Quran, amalkan isi kandungan Quran. Kedua, kaping pindu solat wengi, sembahyang malam. Sembahyang malam, witir 1 rakaat pun kira sembahyang malam lah insya-Allah. Ketiga, untuk mengobati hati supaya jadi cinta dengan masjid, cinta dengan agama, cinta dengan kebaikan, istiqamah. Ketiga apa? Ongkang soleh kumpolono. Bersama orang soleh berkumpul. Tapi nak cari orang soleh dekat mana? Dekat masjid lah tuan-tuan. Ulama kita sebut nak belajar tentang sembahyang. Seperti mana sabda Nabi sallu kama ra'aitumuni usalli. Cari ulama kerana sembahyang belajar mesti ada praktikal. Kat mana yang ada semayang praktikal? Bukan dalam textbook dekat masjid. Imamnya semayang macam begini. Tanya imam, apa hukum begini. Kan kita nampak dengan mata kasar kita akhlak para ulama. Kita nampak bukan hanya akhlak para ulama dalam masjid.
ada doktor, ada engineer, ada apa-apa. Kita nampak bergaul dengan semua orang. Ini membantu kematangan diri kita. Ongkang soleh kumpul launo. Bersama orang soleh berkumpul. Orang soleh ini kita tengok hari-hari Isnin Khamis dia puasa. Kita segan, rasa diri kerdil di sisi Allah. Orang soleh baru balik haji umrah. Ya Allah, dia dah dapat 100,000 pahala, masih balik lagi cari pahala dekat Singapura. Aku ni dah berapa ratus ribu pahala kurang. Dia akan bandingkan dengan diri dia. Yang keempat, kaping papat kudu teingkang luwe. Apanya? Banyak berpuasa. Nak hati bersih? Banyak berpuasa. Yang kelima, zikir wengi, ingat Allah. Di malam-malam hari, zikir, ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir ni bukan hanya dengan lidah ya. Zikir kita tengok ciptaan Allah. Bahkan semalam khutbah mengingatkan kita apa? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Bahkan pasangan kita sendiri pun itu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kita berpasang-pasangan, litaskunu supaya kamu rasa tenang. Wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah. Jadi kasih, jadi sayang. Bila kita faham betul ada ihsan, ada kasih sayang, kita akan balik kepada inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Ini sebenarnya tanda kebesaranmu ya Allah bagi kaum yang berfikir. Saya kira 5 perkara itu untuk menjawab dan menutup soalan ini, membersihkan hati sekaligus itu akan mendekatkan kita dengan perkara-perkara yang baik. Dan apakah yang lebih baik daripada rumah Allah Subhanahu wa taala? Moga-moga masjid daripada setiap kerak bumi hingga ke lapisan yang ke-7 pun akan menjadi saksi bahawa di atasnya ada orang yang iktikaf, ada fulan yang sujud. Seperti mana Allah sebut dalam surah Az-Zumar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang orang kafir, yang mana orang kafir tidak ditangisi pemergian mereka akan langit dan bumi. Allah cerita orang kafir ni langit dengan bumi tak ditangisi mereka. Ya, mereka pergi tak ditangisi. Tapi Abdullah ibn Abbas, Sayyidina Ali mentafsirkan ayat-ayat seperti ini menunjukkan orang yang beriman itu ditangisi, disaksikan oleh langit dan bumi. Jadi moga-moga Allah SWT bersihkan hati kita dengan amal-amal yang tadi yang kita sebut, dan kita menjadi ahli masjid, keluarga kita pun jadi ahli masjid. Kita bawa anak-anak kita, bawa suami, isteri kita, sentiasa doa. Anak-anak kita mungkin sekarang tak ikut, tapi dia akan ingat ayahnya punya nasihat selalu untuk pergi masjid, bapaknya adalah ahli masjid. Dan inilah moga-moga menjadi penyebab kebahagiaan, ketenangan hidup kita di dunia dan di akhirat. Terima kasih dan mohon maaf salah dan silap. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itulah para sekalian, kita bincang hampir 1 jam lebih. Hampir 2 jam kita bincangkan isu masjid di hati. Ya. Jadi sebagai orang beriman, kita tidak boleh lari daripada rumah Allah. Yang mana kita ni sebagai kaum muslimin, ya, iaitu paling afdal solat. Kalau kita tengok ciri-ciri solat Rasulullah SAW, ada beberapa perkara, iaitu antaranya Nabi SAW sering solat di awal waktu, kedua berjemaah, dan ketiga di dalam masjid. Begitulah sifat solat Rasulullah SAW. Yang mana kalau hari ini kita dapat hidupkan budaya solat berjemaah di masjid ini, insya-Allah lah. Pertama sekali hati kita Allah beri ketenangan. Ketenangan ni bukan satu benda kita boleh beli, tuan-tuan. Kadang-kadang ada orang wang ringgit jutawan, ya, tapi hati masih belum tenang. Kadang-kadang dia dapat apa yang dia nak. Allah, dia minta sikit, Allah beri banyak, tapi ketenangan masih belum dapat. Ya, ketenangan itu lebih ketenangan dalam hati kita, tuan-tuan. Okey? Jadi itu maksudnya. Bila kita dapat jadikan masjid dalam hati kita ini banyak fadilatnya, dan apabila umat Islam jadikan masjid ini satu tempat yang serius untuk mereka beribadat, dan daripada situlah akan turunlah nusrah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bila kita ada anak-anak yang mungkin hari ini hati dia keras, yang mungkin hari ini agak susah kita nak didik, ya, kekerasan hati, seringlah bawa ke masjid, tuan-tuan, dan mudah-mudahan dengan dia dapat tempias-tempias barakah orang yang saleh ni, tuan-tuan. Ya, doa-doa orang yang saleh. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Taala berikan taufik hidayah pada orang tersebut. Hari ini kita dah kurang percaya dengan doa orang saleh, tuan-tuan. Ya. Kalau dulu masih kecil-kecil dulu, kalau ada orang-orang saleh datang, kita minta doa, minta contoh, minta tolong doakan. Hari ini kita dah kurang sangat benda-benda macam ini. Tak tahu kenapalah. Ya. Begitulah tuan-tuan Allah sekalian, masya-Allah. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan adanya forum macam ini, mudah-mudahanlah bertambahlah keyakinan kita dan bertambah baiklah amalan kita bila kita datang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala
di rumah Allah. Mudah-mudahan lebih makmur rumah ini dan Allah turunkan barakah pada ahli balad tersebut insya-Allah. Ya tuan-tuan, kita tengok di Singapura ni syukur alhamdulillah. Kita jalan di ECP, kita masuk AYE City, kita tengok betapa hebat nampak laut tu dekat sangat dengan kita. Tapi subhanallah, canggihnya kita ni tuan-tuan, ya. Tapi satu saat kalau Allah tak pelihara tuan-tuan, macam-macam boleh berlaku. Macam-macam boleh berlaku tuan-tuan, ya. Tapi dengan adanya orang-orang saleh lah yang ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni tuan-tuan, ada sebab orang-orang inilah yang masih menyebut nama Allah, Allah pelihara tuan-tuan. Ya, dan kita doakan negara kita, negara jiran kita, masya-Allah, Allah pelihara, Allah berikan kemakmuran alhamdulillah, Allah berikan kesenangan dan sebagainya insya-Allah. Mudah-mudahan dengan berkat doa orang-orang yang beriman insya-Allah. Baik, jadi saya tak mau panjangkan lagi, saya ucapkan jutaan terima kasih kepada 3 ahli panel yang telah sudi hadir ya di rumah Allah ni untuk sama-sama bersama dengan jemaah Masjid Al-Istighfar. Jadi sebelum saya tutup ni tuan-tuan, seperti biasalah kita minta doa orang-orang alim dan orang saleh. Jadi 3 memang hebat belaka tuan-tuan. Tapi saya sarankan kita ambil musafir kita lah insya-Allah. Doa musafir, doa yang Allah Taala tak tolak insya-Allah. Tafadhal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana qulubana fi talabil ilmi warzuqna ikhlasa fihi wal amalu bihi wa nashru bihi hatta ya'tiyana al yaqin. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqina wa barik lana fima razaqtana waj'alna mahbuban fi qulubi ibadika wa azizan fi uyunihim. Allahumma ja'al wajihan fi dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Ya kathiran nawal, ya hasan al-fi'al, ya qa'iman bila zawal, ya mubdi'an bila misal, falakal hamdu wal minnatu wa syarafu ala kulli hal. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian bila tabi'at doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. InsyaAllah selepas ini kita ada persembahan qasidah daripada kumpulan Al-Mustaghfirin. InsyaAllah kemudian sehingga waktu asar, selepas waktu